dan memeras titik peluh kita, sentiasa mereka kaya, bertambah-tambah kaya. Seperti tuan tanah yang untung banyak berbanding dengan penyewa. Kita ada tanah, kita sewa dengan dia, kita buat pertanian, tuan tanah ambil semua. Kita dapat cukup makan saja, untuk sekadar perlu kita saja. Jadi kita tak boleh ke mana. Tuan tanah makin banyak, makin kaya kan. Mereka, drone. Apa maksud drone? Dan semua perkara akan dihantar oleh drone. And it will be delivered by drone. Apa maksud dia? Drone ini adalah teknologi. Drone ini melambangkan teknologi yang ada, tetapi semua mereka kontrol dari jarak jauh. Drone ni dia boleh naik sebab kita kontrol daripada jauh. Kita tak jumpa dengan Rockefeller, tak jumpa dengan World Bank, tak jumpa dengan IMF, tapi kita nak guna semua teknologi dia punya. Dia kontrol daripada jauh. Oh, ni kalau saya cakap pasal vaksin, sensitif ni, tapi itu pun termasuk. Kemudian, kita tidak akan memiliki teknologi. Kita tak memiliki teknologi tersebut. Hanya mungkin boleh guna sahaja, maka semakin tertekan dan kita semakin dikuasai oleh mereka. Teknologi pun dikuasai oleh mereka. Contohnya industrial country. Contohnya country yang industri. Kan? Kita ada kilang, tapi kilang tu teknologinya tuan punya. Sampai bila pun kita buat kilang, kita jadi kuli je kilang tu. Baik, itu contoh. Yang ketiga, sikit lagi, saya cuba target pun satu, boleh Ketiga, the USA won't be the world leader superpower. Amerika tidak akan menjadi world leader superpower. A handful of countries will dominate. Sekumpulan negara-negara akan menjadi menguasai dunia. Baik. Saya tanya dengan tuan-tuan dan puan, sekiranya kalau bukan US yang berkuasa, siapa yang berkuasa agaknya atas muka bumi ni? China? Tak ni, sekarang. Sekarang ni, kalau US tak berkuasa, US tak ada super power, siapa yang akan jadi super power? China? Rusia? Israel pun tak ada apa lagi sekarang kan? Israel mana ada apa kekuatan pun kan? Tapi yang kita nampak besar, China, Rusia, kan? Eropah pun dah bankrupt lah. Israel pun kan kabut sekarang. India mungkin kan. Jadi, tapi sebenarnya semuanya menuju kepada bankrupt. China pun tengah masalah ekonomi sekarang. China sedang menghadapi climate change teruk sekarang ni. Banjir hampir berapa? 2/3 ke? Ataupun 50% at least banjir di negara China sendiri sekarang. Cuba tengok dalam ni. China berhadapan dengan masalah krisis makanan sekarang. Sebab tu makanan yang ekspor daripada China dah tak ada dah. Ini dah masuk kita ni akan ada food security ni. Tak lama lagi. Tuan-tuan besok akan dengar pengumuman daripada mungkin besok akan diumumkan kita kena berjimat cermat dengan makanan kita untuk memastikan kelangsungan sebagainya. China nak import, nak eksport makanan tak boleh dah. Sebab dia sendiri memerlukan. Okey, banyak negara yang tak boleh ekspor makanan sekarang. Sebab COVID-19 lah. Banjir sebagainya. Baik, jadi sebab ni semua menuju bankrupt sekarang. Jadi yang berkuasa tentulah gabungan negara-negara yang digambarkan 70 nation yang sekarang ni nak membina Haikal Sulaiman, Third Temple di Palestin. 70 nation yang akan membina New World Order. Dia akan membina New World Order di Palestin dan kemudian menjadi Israel Raya. Jadi kepimpinan mereka adalah, siapa pemimpin mereka? Kalau Amerika tak pergi, Donald Trump kalah, katalah, kalau Allah izin Donald Trump menang, tuan-tuan, ni masih belum lagi kan, dia berapa Januari ni baru keputusan kan. Kalau Allah izin Donald Trump menang, insyaAllah sinar yang baik, good sign lah, maknanya perancangan dia delay, kita ada masa lagi lah. Kalau Allah izin Donald Trump kalah, perancangan dia makin cepat, yang saya cakap ni. Belum, itu baru secara ni, Donald Trump tengah saman Biden, saman kerajaan sekarang sebab dia punya penipuan pilihan raya. Jadi dia hanya resmi bulan Januari nanti. Kemudian lah, maknanya selagi benda tu tidak habis, dia tak lagi lah. Biden disebut sebagai elect president, tapi dia belum lagi presiden. Resminya masih Donald Trump. Jadi kalau Donald Trump ni nak lawan betul-betul, dia buat macam-macam, macam mana, kalau Allah izin dia menang, tapi rasa macam tak boleh nak menang lah kan. Tapi kalau Allah izin dia menang, maknanya perancangan-perancangan ni delay sikit lah. Sikit je delay. Tapi kalau Allah izin Biden menang, perancangan yang saya sebut ni, dia percepatkan. Kenapa dia percepatkan?
sebelum tuan-tuan, perempuan sekalian, sebelum kita semua bersedia, dia percepatkan. Sebab dia nak pastikan kita ikut dia. Ni sekarang ni dah banyak ni, dekat Ampang, kita pasal kita ni. Kan, dah mengumpat pasal kita, dia kata. Dekat Ampang dah mengumpat pasal kita ni kan. Dekat semalam dah mengumpat. Jadi sekarang ni pula, ada satu pula COVID center. Dengar. COVID center nak buat ni. Ada berapa orang doktor pakar dah berkumpul untuk nak buat COVID center, nak cerita. Betul ke apa yang dibuat sekarang? Kita pun sokong lah. InsyaAllah kita bersama. Mudah-mudahan kita boleh keluar daripada lockdown. Sebab data-data yang ada menunjukkan bahawa kan, kita tak perlu lockdown. Betul. Tak perlu pakai tu. Data lah, data. Saya ada data-data. Tak apa, nak pakai pun tak apa, masalah. Saya pun ada tengok data. Saya kaji juga. Tapi saya tak pandai lah macam KKM pandai. Tapi ada pakar-pakar yang pandai ni. Sekarang dia buat satu COVID center. Ditaja oleh orang-orang yang ada kesedaran. InsyaAllah kita akan bersama. Tuan-tuan, bila saya minta tuan-tuan bersama, tuan-tuan kena bersama. Sebab ini nak angkat lockdown supaya ekonomi kita naik semula. Supaya kita tak jadi macam yang dirancang ni. Ni sepan ni keluarlah dekat dalam mana-mana tak lagi. Nak Azman buat fitnah pada mana-mana pula. Baik. Jadi siapakah yang akan gantikan US? Israel, betul. Dan dipimpin oleh Raja di Al-Masih Dajjal. Dia dah sebut dah ni. Dia tak sebutlah Dajjal akan ni kan. Tapi kita boleh baca lah kalau kita mengkaji. Mungkin pada tahun 2025, wallahu alam. Kenapa? Kenapa 2025? Jangkaan bandar Neom akan siap 50% 2025. Bandar Neom, bandar Dajjal akan siap 2025. Dan juga COVID-19 dijangka habis 2025. Lepas ni tak panggil COVID-19, panggil COVID-21 pula. Bila kita dah ambil vaksin, dia akan jadi COVID-21. Kenapa jadi COVID-21? Sebab dah masuk tahun 2021. Jadi oleh kerana 2021 COVID itu dah mutate jadi COVID lain, jadi virus lain, kena vaksin lain. Ambil lagi vaksin lain pula. 2030 dijangka siap sepenuhnya. World Bank meramalkan COVID habis pada 2025. Baik, tuan-tuan dan puan nak sebut sini. Siapa yang ada duit lebih-lebih sikit, duit simpanan lah, bukan duit nak guna. Belilah emas ke sebagainya sebagai simpanan. Sama ada dalam bentuk dinar atau dalam bentuk emas ni. Simpanan. Ni sekarang ni harga emas mahal kan? Tahun 2025 dia akan jadi 50 kali ganda mahal. Sekarang ni 1,100 untuk 1 ounce US dollar. 1,100. Tahun 2025 jangkaan dia 15,000 US dollar. 1 ounce. Siapa yang ada duit lah. Yang tak ada duit tak apa. Kan? Kalau duit nak guna makan, setakat makan, jangan tukar mah pula. Lagi nak makan apa. Yang ada duit. Tak apa. Ini cuma cadangan. Kalau tak tahu nak beli kat mana, boleh bincang. Bila dah tutup ni lah. Ataupun siapa nak beli, boleh. Kita boleh bincang insyaAllah. Ada kawan-kawan yang ada lesen jual beli emas. Boleh lah insyaAllah. You won't die. Okey, sorry. Yang keempat, kamu tidak akan mati. You won't die waiting for an organ donor. Orang ni menakutkan. Orang sakit, kan, nak perlukan buah pinggang, katakan, kamu tidak akan mati menunggu organ. Dan you want transplant organ. Kamu tak akan transplant organ. Tak payah transplant pun. We will print new one. Kami akan cetak satu untuk kamu. Pelik. Apa dia ni? World Economic Forum tulis ni. Apa sebenarnya nak cakap? Menggambarkan. Ini saya punya interpretasi lah. Betul tak betul, wallahu a'lam. Menggambarkan bahawa mereka akan menguasai teknologi perubatan. Maknanya kita sakit ni, kita nak transplant, tak transplant, kita nak tukar, nak apa, dia kuasa. Dia yang cakap. Kemudian 100% kesihatan adalah milik mereka. Sekarang ni vaksin aja. Lepas ni kesihatan semua milik mereka. Doktor-doktor yang apa ni swasta semua akan dihabiskan. Doktor-doktor kena ingat. Mereka menggambarkan manusia akan digantikan oleh cyborg ataupun robot. Dia print tu maknanya engkau matilah tak apa, aku ada robot ganti. Cyborg ganti. Cyborg ni apa? Separuh badan manusia, separuh badan robot. Yang mereka akan kontrol, yang mereka akan kuasai.
Sebahagian teknologi juga akan diperkenalkan seperti hidup tetapi mati. Apa maksud hidup mati? Contohnya orang tu koma, otak ni dia ada signal, dia boleh tarik memori otak ni, letak dalam satu pen drive. Anak-anak boleh jumpa bapak ni, itulah dia. Dengan anak, dengan mak, dengan dia. Maknanya itulah dia. Badan dia mati. Maknanya dia biarkan mati. Maknanya, nak sebut kat sini, kamu ada sakit, kamu perlukan organ donor, perlukan ganti organ. Ini sakit yang maksimum lah. Kan? Maka you won't be waiting, tak payah tunggu dah, dia kata. Kemudian you want transplant, takkan transplant. Kami akan print new one. Maknanya kita akan buat orang baru lah. Jadi sebenarnya dia menyatakan bahawa kesihatan dia completely control 100%. 100% dia kontrol, sampai organ pun dia boleh tentukan. Dia akan tentukan. Yang terakhir sebut, dia ada banyak yang terakhir sebut sebab masa. You will eat much less meat. Kamu akan makan lebih kurang daging kurang. And occasionally treat, not a staple. Staple ni apa? Staple ni maknanya diet kita. Bahan-bahan utama dalam makanan kita, elemen-elemen dalam makanan kita, diet kita tu, dia ada daging, ada sayur, vitamin, ada fiber semua, kan? Dia kata apa? Not a staple. Tak akan ada kelengkapan diet. Dia akan ada dia. For the good of, untuk kebaikan environment, alam sekitar, and our health, dan kesihatan kita. Maka dia kata apa? Mereka akan mengawal apa yang kita makan, banyak mana kita makan, produk makanan dan tanaman yang kita usahakan. Mereka akan menguasai diet kita, staple tadi. Maknanya makan pun dikontrol. Ini dia kata mulkan jibriyah, detektor, total detektor. Terutamanya diet kita. Environment, apa dia masukkan environment, alam sekitar tadi, yang dimasukkan adalah agama baru. Jadi environment ni maksudnya ialah akan ada agama baru, mereka akan menguasai agama semua manusia, dan health, apa maksud kesihatan tu, ialah keharmonian, toleransi, hidup bersama-sama dengan manusia lain, dengan agama baru yang pergerakannya dan kehidupannya dikuasai sepenuhnya. Baik, ini adalah apa yang saya boleh baca, hasil daripada mereka tulis, dan apa yang mereka baca hasil daripada apa yang mereka jangkakan. Benda ni ditulis oleh W.E.F. sendiri. Jadi saya cuma hurai sikit, betul tak betul, wallahu alam. Baik, saya buka, ada soalan apa? Dia sini tadi sampai ke 5. Dia ada sampai ada 8. Boleh habiskan sikit lagi? Sikit je, boleh. Saya baca je lah, saya baca je. Yang saya tulis saya baca. Yang ke-6 dia kata a billion people will be displaced by climate change. Ini yang kita menakutkan. Billion manusia akan dipindahkan akibat perubahan cuaca. Will have to do a better job at welcoming and integrating refugees. Apa maknanya? Saya bacakan saja apa yang saya catat. Manusia akan hidup susah kerana perubahan cuaca. Mungkin ramai yang akan mati. Pelarian bertambah, terpaksa pindah orang daripada tempat-tempat yang cuaca buruk tadi. Bukan hanya kerana perang, tetapi juga kerana keadaan bencana alam, cuaca yang ekstrim. Akan berlaku proses depopulasi. Maknanya ramai yang akan dibunuh, matilah. Kematian yang banyak, mereka jangkakan 500 juta saja tadi, maknanya 95% manusia dijangka mati. Kalau dia nak 500 juta tadi yang saya sebut awal tadi kan. Golongan yang hidup pula akan hidup seperti refugees, yang hidup pula hidup seperti pelarian. Welcoming and integrating, kecuali golongan elit, kecuali elit saja yang kaya. Yang kaya, yang pegang kaya lah. Yang ke-7, polluters will have to pay, emit carbon dioxide. And orang yang polluter apa? Orang yang mencemarkan udara ni dengan carbon dioxide kena bayar. Kita pakai apa, kereta minyak, bukan bayar minyak saja, bayar asap yang keluar daripada minyak. Sekarang ni kita bayar minyak lagi, alhamdulillah, kan? Minyak saja, itu pun dah mahal dah. Asap pun keluar kena bayar. Jadi polluter will have to pay, the emit. Orang yang mencemarkan udara akan dikendaki bayar karbon dioksida yang dikeluarkan dari kereta. There will be a global price on carbon. Jadi karbon dioksida akan ada harganya. Sebab tu kita boleh 10 km je, lepas tu tak boleh dah. Kan?
This will help make fossil fuel history. Jadi dia akan menyebabkan minyak semua jadi history, jadi sejarah. Mereka juga akan menguasai sumber bahan api. Maknanya mereka akan menguasai sumber bahan api, mereka akan menguasai minyak, arang batu dan sebagainya. Sekiranya kita menggunakan, maka kita perlu kebenaran. Nak guna kena ada kebenaran. Dibayar, dia kena bayar di bawah kawalan mereka. Mereka akan bertambah kaya, bertambah kuat. Manusia akan bertambah miskin, menjadi hamba. Mereka akan menguasai bahan api 100%. Ini totalitarian. Maknanya Dajjal dia datang, dikontrol semua. Termasuk pergerakan kita. Yang ke-8, you could be preparing to go to Mars. Kamu akan dihantar ke planet Mars. Maris. Scientists will have workout. Saintis akan buat supaya kamu tu selamat ataupun sehat di healthy in space. Akan sehat di sana. Di planet Maris. Kita akan dipindahkan ke Mars sana. To start the journey and to find alien life. Alien life. Okey. Saya fikir apa benda yang dia nak sampai ni. Fikir. Saya tulislah sikit. Suasana kehidupan akan bersama-sama dengan kehidupan syaitan dari kalangan manusia dan jin. Alien life. Kita akan hidup di bawah agama Lucifer. Kita akan dibawa di satu keadaan yang baru, bukan keadaan sekarang. Suasana kehidupan akan bersama-sama dengan kehidupan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sains adalah sihir yang akan menguasai seseorang sehingga berada di satu dunia yang lain, iaitu hidup dalam alam maya. Nihilis. Tahu nihilis? Saya sebut kan? Hidup main game aja. So, manusia akan hidup dengan ni. Ini di alam yang baru ni. Alien life. Bukan hidup manusia. Manusia kita makan pun kita tengok ni. Tak tengok orang sebelah dah. Kan? Jadi inilah dimaksudkan dengan Mars. Satu tempat yang baru. Bukan dunia, bukan akhirat. Nihilis. Jadi sini dia kata, seseorang sehingga berada di satu dunia yang baru, yang lain, iaitu hidup dalam alam maya. Dalam alam ni, iaitu nihilis. Bukan lagi kehidupan manusia biasa, tetapi manusia yang terputus dengan dunia dan akhirat. Allah, itu alam alien disebut. Jadi maknanya ini adalah antara perkara yang mereka kata. Yang terakhir dah sebut sini, Western values will have been tested to the breaking point. Check and balance that underpin our democracies must not be forgotten. Yang ke-9 ni maknanya completely, and kita tidak akan mengambil nilai-nilai value Western ke ataupun value mana, cuma value ni value syaitan. Nilai-nilai demokratik barat dan keagamaan timur akan dicantas. Nilai semua dicantas habis, dihancurkan. Tetapi masih ada elite group yang akan berperanan untuk menguasai manusia keseluruhan menuju kepada totalitarian mulkan Jibriyah yang Rasulullah sebut. Bersama raja mereka iaitu Al-Masih Dajjal. Jadi yang terakhir disebut nilai-nilai Western semua tu akan dihapuskan. Tapi akan ada yang buat seimbang. Siapa dia? Elit dia lah. Geng dia tu. Dan kemudian akan hidup di bawah totalitarian. Jadi inilah 9 benda. Disebut 8. Saya pecahkan 9. Jadi tuan-tuan mata Allah, perkara yang mereka rancang. Jadi jangan takut. Sebab kita tak cerita lagi macam mana kita bangkit. Menang Allah janji. Menang Rasulullah SAW janji pada kita. Macam mana nak menang insya-Allah. Solution dah ada dah. Kita akan bincang. InsyaAllah. Saya ingat sempat tak sempat. Jadi kita akan bincang malam ni atau nanti program malam nanti. Malam ni mungkin tak sempat. Mungkin hari Senin malam ke. InsyaAllah kita akan buat satu siri. Saya terpaksa buat secepat mungkin. Sebelum semua ni di blog. Itulah untuk hari ini. InsyaAllah saya minta maaf ambil masa lebih daripada apa yang kita jangkakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini akan dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita bahawa hidup kita ini sedang diserang, dan sebenarnya serangan itu adalah serangan yang terakhir, dan berdasarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, setiap 100 tahun akan berlakulah tajdid, pembaharuan, kebangkitan. Dan ulama yang mengkaji, insya-Allah tajdid pada kali ini bukanlah pembaharuan dari sudut fiqh, bukan pembaharuan dari sudut sosial, sudut ekonomi, tapi pembaharuan dari sudut kebangkitan umat, iaitu kemenangan Islam, insya-Allah. Ya, sebab tu tuan-tuan, apa yang saya sebut tadi, perancangan mereka
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun rancang perancangan Allah yang terbaik. Dan sebab itulah kita nak tengok hari ini, kita kena kembali semula kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah? Nombor satu, tuan-tuan, jagalah iman kita. Hari ini kita nak kena kenal Allah, banyakkan zikir-zikir kat dia, banyakkan diri kita ni berfikir-fikir tentang kehebatan dia, kena buatlah. Kalau kita ada lagi perangai-perangai lama, main game sebagainya, buanglah. Sebelum game tu mencakup hati kita. Game ni orang muda-muda senyum lah kan. Orang tua tu game apa? Orang tua. Orang tua bila sebut game ni pada dia, cucu dia je kan. Itulah permainan dia kan. Jadi tuan-tuan puan, kita kena tengok. Satu, kena tingkatkan iman, kesedaran diri kita. Yang kedua, sembahyang. Jaga sembahyang. Apa maksud jaga sembahyang? Bukan sembahyang on time. Itu kecil je. Jaga sembahyang sehingga sembahyang kita ada kekuatan. Boleh melahirkan kebahagiaan, ketenangan kepada kita. Kalau kita nak tahu macam mana, saya ada cerita sikit dalam siri-siri kuliah duha. Cuba tengok dalam FB. Ada siri kuliah duha 1, 2, 3, sekarang dah sampai 9 kat silap saya. Salah 3, 4 tu akan cerita pasal sembahyang. Sekarang masa kita habis sembahyang. Tengok apa dia, inti-inti dia. Cuba follow lah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ataupun tengoklah juga kuliah ustaz lain pun tak apa, yang cerita pasal sembahyang. Macam mana nak memperbaiki sembahyang kita. Solat, benteng terakhir kita. Kita fikir nak pergi dekat hutan mana, dekat gunung mana, kita fikir nak selamatkan saudara anak kita, keluarga kita, nak fikir nak selamatkan diri kita, tapi kita tak sembahyang betul-betul. Maka kita habis, tak ada benteng. Benteng terakhir, solat. Maka solat kita kena jaga. Walaupun kita duduk kat bandar, kita jaga solat, pelihara solat, Allah akan jaga kita. Jangan kita ingat kita fizikal aja kita jaga, tapi solat kita tak jaga. Bila solat kita jaga, insya-Allah Allah akan jaga kita. Tapi macam mana nak jaga solat? Itulah kena tahulah macam mana yang syarat fizikalnya, yang syarat spiritualnya, roh dia, hati dia, rukun-rukun dia. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, pastikan up to date dengan knowledge yang ada ni. Macam saya cakap ni, besok ada apa berlaku. Cuba tengok besok apa berlaku. Tuan-tuan, kita up to date. Jadi maknanya apa yang kita bincang-bincang ni kena ada ilmu. Akhir zaman kena ada ilmu. Tak cukup ilmu biasa, kita kena ilmu tentang perancangan dia. Kalau tak, kita tak tahu. Tiba-tiba, apa hal ni? Dia offer kat kita hutang. Kita pun dia bayar. Kita tak fikir dah. Kita terperangkap dengan dia. InsyaAllah ada lagi sebenarnya perkara-perkara yang bersangkut dengan perancangan dia. Tapi saya kata, saya dah cakap yang hampir komprehensif dah. Tapi sebenarnya ada lagi. Tapi dah saya kata, pengetahuan tu pun dia kata dah kita boleh menggambarkan dah secara umum. Dan insyaAllah mudah-mudahan akan menjadikan kita terangsang, termotivasi untuk beramal. Yang penting melahirkan amal. So amal itulah yang akan selamatkan kita, insya-Allah. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, kita hidupkanlah ukhuwah. Ukhuwah, barakah sama kita. Mudah-mudahan ukhuwah dan barakah daripada ukhuwah itu akan berbentuk kekuatan, insya-Allah. Aku liqali hazza astagfirullah. Kita doa insya-Allah dah. Ada soalan tak sebelum tu? Ada apa soalan? Tak apalah, kita tutup diri lagi. Tutup. Hari Senin tu ada ke? Hari Senin. Senin bila? Pagi, malam. Pagi, setakat ni saya buat planning saya, kuliah duha pagi. Hampir setiap hari, kecuali hari yang saya tak boleh lah, ada mesyuarat ke apa, saya tak boleh lah. Ataupun ada kerja ke, saya tak boleh. Tapi kalau tak ada apa, insya-Allah akan ada kuliah duha. Kuliah duha lebih kepada amalan kita, apa kita buat sekarang. Yang malam tu lebih kepada macam ni lah. Malam. Tapi malam tu macam ni kita boleh bincang-bincang kat sini kan. Saat ni kita bincang-bincang. Malam tu setakat FB je lah. Tapi yang jauh-jauh ni FB je lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita tangguh dulu, kita baca doa Rabitah insyaAllah. Kita bayangkan anak-anak kita, saudara kita supaya masuk dalam doa kita. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. Ya Allah,
إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقه. اللهم اجعلنا من المتقين حقه. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين والشاكرين. اللهم اجعلنا من المهديين. لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan insya-Allah jemput ada makanan ataupun minuman sikit insya-Allah. Bolehlah mungkin yang perempuan masuk dulu, perempuan tak ramai. Ke lelaki-lelaki ramai. Perempuan ambil dulu lepas tu kita